Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama di Rompai Pagi dan kita mengikuti satu segmen tazkirah pada pagi ini yang akan kita perkatakan berkenaan dengan persediaan bertemu Ramadan. Betul sekali. Pasti penonton kita di rumah tertanya-tanya ni, walaupun kita ni saban tahun Ya. menyambut Ramadan, pastinya persediaan tiap tahun tu berlain-lainan lah Betul. dengan tahun yang silih berganti. Jadi narasumber kita hari ini kita jemput di studio Rampai Pagi Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama sudah pun bersedia duduk di sebelah kiri ni sampai pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, syukur. Jadi, Gembira memang- rasanya dapat betul. bertemu lagi. Aha. Dan pada kali ini persediaan bertemu Ramadan, topik yang dibawakan. Tanpa buang masa, kita akan teruskan saja bersama dengan Ya. Ustaz dengan mukadimahnya pada pagi ini. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyuna Muhammad al-amin sayyidina rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayatan ila shawab amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar bersih kita di luar sana? Mudah-mudahan dengan izin Allah juga kita ni berada di dalam kesihatan yang sempurna dan dipermudahkan segala urusan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, insya-Allah. Amin. Insya-Allah pada pagi ini dalam rancangan tazkirah Rampai Pagi ingin mengupas mengenai dengan satu tajuk yang saya rasa mempunyai manfaatnya juga kepada kita ni, iaitu persediaan bertemu Ramadan. Apa sebenarnya Ramadan ini? Ramadan dari segi bahasanya daripada perkataan Ramadan yang bererti panas terik. Apa signifikannya? Ianya adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita ni. Alhamdulillah kita ni sudah berada di bulan Sya'ban. Pada Isnin yang lalu kita ni menyambut malam nisfu Sya'ban. Artinya dianjurkan untuk kita ni membuat amal kebajikan, amal saleh dan seumpamanya. Artinya indah lama lagi, kurang daripada 2 minggu kita ni akan menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bulan yang kita ni rindu-rindukan. InsyaAllah di Brunei akan meru'yah hilal pada 17 Februari. Artinya di sana, kalau dapat disimpulkan di sana, hari Kamis artinya sudah pasti kita ni berpuasa. Maksud saya tu pasti, maknanya yang ada pastinya sama ada puasa yang pertama atau yang kedua. Betul. Artinya tertakluk kepada ru'yah hilal nanti, insya-Allah. Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sangat agung, istimewa, kerana diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan agung ini terdapat perkara-perkara istimewa di dalamnya. Di antaranya diwajibkan kita ni sebagai umat Islam berpuasa. Nilai keampunan itu berlaku setiap saat. Terdapat malam terbaik sepanjang tahun, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan fardu dilipat gandakan 70 kali ganda. Amalan sunat umpama kita ni melakukan amalan fardu. Dan yang penting juga, dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu. Seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Muttafaq alaih. Artinya di sana yang mafhumnya, apabila masuk atau datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu syurga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Artinya Allah kan, istimewanya Ramadan ini, Allah memberi peluang kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk fokus beribadah. Sebab itu para syaitan dibelenggu. Artinya di sana, inilah peluang keemasan kita ni meningkatkan amal ibadah kita ni. Amal ibadah itu apabila kita ni lakukan, pahalanya dilipat gandakan. Artinya peluang itu amat berharga. Indah semua orang boleh mencapai ke bulan Ramadan ini. Kadang-kadang
kita ni lihat sebelum bulan Ramadan datang ada berita-berita keluarga. Artinya di sana kita ni memohon kepada Allah SWT pada tahun ini mudahan kita ni sampai di bulan Ramadan dengan doa Allahumma ballighna Ramadan. Mungkin itu yang boleh disampaikan untuk mukadimahnya. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, itulah ya sedikit penerangan mengenai dengan tajuk kita persediaan bertemu Ramadan. Memang kalau kita amati kembali, memang bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling dinanti-nantikannya kita ni ya. Kita ni hadir membawa 1001 keberkatan. Jadi kalau kita boleh lebih tahu lagi mengenai dengan kepentingan untuk kita ni membuat persiapan ataupun persediaan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Kita ni tinggal kurang daripada 2 minggu saja lagi, Ustaz. Mungkin dikongsikan, silakan. Terima kasih. Allahumma hidayatan ila shawab. Persediaan sebelum datang Ramadan sangat penting kerana bulan Ramadan ini bukan sekadar bulan perubahan rutin, tetapi musim ibadah yang besar nilainya. Artinya apabila datang bulan Ramadan ini, rutin kita ni ada sedikit berubahlah. Waktu sekolah pun, waktu kerja pun ada perubahan. Ya. Artinya bukan sekadar atu yang kita ni mahu. Yang paling penting adalah perubahan dari segi akhlak kita ni, ibadah kita ni. Malam mungkin kita ni akan kurang tidur, tetapi akan berdisiplin untuk bangun sahur. Ya, betul. Artinya sebulan itu kita ni dilatih atau melatih diri kita ni dan keluarga kita ni untuk sentiasa bangun dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu makan sahur. Dan diambil peluang juga dalam sahur itu boleh kita ni sebelum bersahur itu kita ni melakukan ibadah sembahyang sunat walaupun 2 rakaat. Artinya di sana tanpa persediaan seseorang atau berisiko memasuki Ramadan dalam keadaan yang lalai dan keluar daripadanya tanpa perubahan yang bermakna. Artinya kalau tidak ada persediaan, mungkin orang bahasa mudahnya kekajutan. Ya, betul. Terus tidak ada persediaan, kita ni masuk bulan Ramadan tidak tahu apa kan perlu dibuat. Tidak ada persediaan langsung. Sama juga kita ni apabila menghadapi suatu ujian atau peperiksaan atau apa saja interview dan sebagainya, persediaan itu penting. Betul. Hatta majlis-majlis perkahwinan contohnya, majlis mesti ada persediaan. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini. Kerana bulan suci Ramadan ini ia punya matlamat utamanya adalah untuk mencapai ketakwaan. Betul. Dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 183 yang masyhur yang kita ni sentiasa ingati apabila datang bulan Ramadan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu atau supaya kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Artinya matlamat puasa itu, matlamat ibadah puasa itu sendiri adalah untuk mencapai ketakwaan. Apa takwa ini? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan takwa adalah kamu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya, dipatuhi dan tidak diderhakai, disyukuri dan tidak diingkari. Artinya di sana dapat disimpulkan di sini bahawa takwa itu adalah kita ni melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya mengenai dengan soalan tadi, kenapa perlu atau pentingnya bersedia dalam menghadapi Ramadan ini, yaitu agar kita ni ibadah kita ni itu ibadah yang dilakukan dengan kualiti, bukan sekadar kuantiti. Kemudian agar Ramadan dapat meninggalkan kesan selepas ianya berlalu. Kemudian agar sentiasa bersedia menghadapi cabaran dan ujian. Artinya dalam Ramadan pasti ada cabaran, ada ujian yang kita ni akan lalui masing-masing dengan ujian yang tersendiri.
Mungkin itu yang boleh disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Malam besar, betul lah seperti yang Ustaz katakan tadi, dan telah pun kita bincangkan ya tadi pagi Mahira, persediaan dari segi fizikal, mental dan rohani itu adalah penting dalam kita ni menghadapi bulan Ramadan, dan insyaAllah apabila kita menjalaninya kita dapatnya orang lebih khusyuk dalam beribadah dan lebih fokus. Amin ya rabbal alamin. Dan bila kita berkata tentang persediaan ni Ustaz, apakah antara bentuk persediaan yang boleh dilakukan ni dalam menyambut Ramadan? Silakan. Okay, terima kasih. Allahumma hidayatan ila shawab. Mengenai dengan persediaan ini, banyak persediaan atau persiapan ini, saya bahagikan di sini kepada 3 persediaan. Yang pertama, persediaan atau persiapan rohani. Kemudian persiapan fizikal dan kesehatan. Kemudian persiapan ilmu, yakni kefahaman. Mengenai dengan persiapan rohani, kita ni hendaklah, saya ringkaskan di sini 3M. Yang pertama, meluruskan niat. Artinya kita ni puasa tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar ikut kebiasaan. Artinya luruskan niat kita ni. Kemudian membersihkan hati, iaitu dengan melakukan taubat. Artinya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keampunan. Seperti lazimnya di negara Nabi SAW akan sentiasa selepas maghrib akan berdoa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memaafkan sesama manusia, hablum minan nas. Artinya kalau ada rasa dendam di hati, maka maafkanlah manusia tu, sesama manusia kita ni. Kemudian menjauhi perkara-perkara dosa dan maksiat. Betul. Artinya bulan Ramadan ni peluang kita ni untuk menjaga akan jiwa raga kita ni, rohani kita ni, dan menghindari segala perkara-perkara yang sia-sia. Dan yang terakhir, membersihkan hati ini, dia punya poinnya, hindari daripada orang doom scrolling atau doom surfing. Betul. Kadang-kadang kita ni bangun tidur, apa dulu kita ni berlakukan? Selalunya ambil phone, sadar dan sadar kita ni scroll, banyak berlalu masa. Boleh 30 minit, sejam. Malam pun kadang-kadang sudah dadakan dibuat, habis tarawih, mungkin kita ni terlalai. Artinya di sana apabila siang kita ni berpuasa, malam pun kita ni hendaklah berpuasa daripada melihat atau men-scroll perkara-perkara yang kurang berfaedah, kurang ada kepentingan. Tetapi di sana kalau ada kepentingan, ada manfaat itu, tidak mengapa. Teruskan. Kemudian memperbanyakkan ibadah sebelum Ramadan, seperti membaca Al-Quran, zikir dan istighfar, salat sunat duha, salat sunat tahajud dan seumpamanya. Kemudian dan yang terakhir adalah bersedekah. Itu persiapan secara rohani. Betul. Manakala persiapan fizikal dan kesehatan juga, ini penting juga. Menjaga permakanan. Artinya di sana mengurangkan pengambilan makanan yang berlebihan. Artinya kurang-kurang teh masani, supaya sebabnya puasa itu sendiri menahan. Betul. Menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, menahan daripada makan dan minum dan seumpamanya. Ya. Kemudian jadual tidur itu penting juga. Kita ni sinkroniskan. Artinya dibiasakan awal. Bangun artinya sebelum subuh untuk melakukan sahur, maka sejam itu boleh sudah kita ni bangun, set alarm dan lakukanlah ibadah sembahyang sunat, dan untuk membiasakan kita ni berada nanti di bulan suci Ramadan. Kemudian bagi yang ada masalah kesehatan, maka perlu mendengar daripada nasihat-nasihat doktor untuk dalam nanti menghadapi bulan Ramadan. Itu persiapan dari segi fizikal dan kesehatan. Manakala ini penting juga persiapan dari segi atau persediaan dari segi ilmu. Artinya kefahaman. Umat Islam perlu memahami hukum hakam puasa supaya ibadah dilakukan dengan sah dan sesempurna yang mungkin. Di antaranya apa? Di antaranya apa niat puasa, rukun dan syarat sah puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, hukum orang sakit, musafir, hamil dan menyusu dan seumpamanya. Artinya di sana
penting ilmu ni juga untuk kita ni supaya lebih yakin, lebih memahami apa intipati yang ada di bulan suci Ramadan. Itu yang mungkin boleh disampaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi itulah ya, dengan persiapan yang rapi yang sudah pun diatur awal. Jadi sekurang-kurangnya kita ni sudah berada dalam keadaan bersedia ya pada bulan Ramadan nanti untuk kita ni sama-sama memaksimumkan setiap peluang pahala dan juga keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Baik, barangkali lebih kurang dalam 3 minit. Mungkin secara kesimpulannya mungkin dapat dikongsikan untuk tajuk kita persediaan bertemu Ramadan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Allahumma hidayatan ila shawab amma ba'd. Mengenai dengan kesimpulan yang ada pada pagi ini, insya-Allah maka rebutlah peluang yang ada apabila kita ni sampai di bulan Ramadan nanti, lakukanlah ibadah itu dengan sebaik mungkin. Bayangkan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita ni, supaya kita ni buat yang terbaik. Artinya di sana ada juga peranan keluarga, arah setiap isi rumah itu. Artinya mendidik keluarga tentang kelebihan dan adab Ramadan. Kemudian membiasakan anak-anak dengan ibadah puasa dan sembahyang. Artinya kalau anak-anak bolehlah diterbiah, dididik, dibawa ke mana? Dibawa ke masjid. Untuk kita ni melatih melihatkan inilah suasana bulan Ramadan. Manakala pihak jemaah masjid pula apabila datang kanak-kanak, janganlah orang kita ni apabila kanak-kanak tu orang nakal, kau dimarahi. Janganlah dimarahi. Betul. Sepatutnya kita ni ajar, ditarik lagi minat itu, supaya mereka faham bahawa siuk berada di masjid ini. Betul. Jangan sampai kanak-kanak beranggapan di masjid puring. Kenapa tu? Sebabnya ada pengalaman dimarahi. Itu yang membawa kesilapan tu. Artinya di sana, sedangkan anak-anak ini adalah jailun jadid, artinya generasi baru. Betul. Akan membina masyarakat yang baik. Betul. Artinya di sana sama-sama kita ni berganding bahu mengajak semua masyarakat untuk menyokong atau mendulur kanak-kanak ini dan mengajar dengan secara hikmah. Betul. Kemudian mungkin yang terakhir juga dalam bulan suci Ramadan ini yang paling penting yang selalu ditekankan adalah mengenai dengan membaca Al-Quran. Artinya bulan Syaban ini kalau sekiranya terdetik untuk khatam di bulan Ramadan, artinya di sana ada sudah seruan. Artinya lakukanlah. Kalau sekiranya seorang itu kurang ada kepandaian dalam bacaan Al-Quran, maka jangan malu, jangan takut, cari guru untuk mempelajari Al-Quran. Mungkin kata-kata orang lain, buku-buku atau surat kabar boleh kita ni baca, tetapi kalamullah, kata-kata Allah ni yang sepatutnya kita ni lebih mengetahui mengenainya, dari segi tajwidnya, dari segi bacaannya dan seumpamanya. Kerana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran padanya. Maka renungkanlah kata-kata ini, hikmah yang orang, seberapa ramai sahabat atau kawan di dunia ini akan meninggalkan kamu. Sekiranya kamu bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran tidak akan meninggalkan kamu, bahkan akan menyelamatkan kamu di akhirat nanti. Mungkin itu yang boleh disampaikan sebagai kesimpulannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah. Itulah antara kesimpulan yang telah dikongsikan oleh Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang dengan topik pada hari ini, persediaan bertemu Ramadan. InsyaAllah dengan pengisian telah dikongsikan tadi dapat memberikan inspirasi dan sedikit pengetahuan pada penonton-penonton kita ni di mana saja anda berada. Dan pada Ustaz, insyaAllah kita akan bersua lagi dan terima kasih ucapkan pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.